Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan sama ada pengampunan segera akan diperolehi oleh mantan Perdana Menteri kita. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa mantan Perdana Menteri kita telah didapati bersalah di atas pertuduhan yang dikenakan ke atas beliau. Maka timbul isu berkenaan dengan pengampunan. Dan kita pada malam ni sidang hadirin mukminin, kita akan teliti beberapa sudut yang tertentu. Dan antaranya ialah yang pertamanya, dalam agama kita, sejauh mana pemberian kemaafan dan pengampunan itu dianjurkan. Apakah kita memang dianjurkan untuk memaafkan semua orang, semua pesalah, ataupun kita dianjurkan memaafkan bagi kesalahan-kesalahan tertentu dan tidak memaafkan bagi kesalahan yang lain. Ini antara benda yang kita akan pelajari pada malam ini. Kemudian yang keduanya juga kita akan pelajari berkenaan dengan aspek pengampunan dari segi amalan undang-undang kita di Malaysia. Kan, to what extent, kan, sampai tahap mana adanya peruntukan yang terlibat, contohnya soal pengampunan dan juga bagaimana pembatalan bagi kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen dan sebagainya. Sebab dalam konteks undang-undang negara, pihak atau institusi yang ada kuasa untuk membuat pengampunan sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan adalah Yang di-Pertuan Agong, kan, yang mana dalam perlembagaan negara kita jelas menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan. Selain daripada memberi pengampunan, juga untuk menangguhkan atau menunda, kan, pelaksanaan hukuman. Selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk meringankan hukuman, kan, yang telah dijatuhkan oleh mahkamah. Jadi kita akan bincang daripada aspek agama, hukum syarak, dan juga dari segi aspek pelaksanaan dan juga amalan undang-undang kita di Malaysia. Kan, kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya pardons, reprieves, respites, itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam perlembagaan negara kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sebagaimana dalam negara kita ni, sebelum ni kita ada hukuman mati mandatory, kan, contohnya bagi pesalah atau penjenayah yang didapati bersalah mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa dari segi undang-undang, Agong dia ada kuasa. Sudah berapa lama sebenarnya negara kita tidak lagi melaksanakan hukuman gantung ke atas
penjenayah di bawah Seksyen 39B, walaupun mereka didapati bersalah oleh mahkamah dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman mati, sebab mahkamah tidak ada pilihan dalam Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, yang ada satu je, mandatory. Mandatory makna tak ada pilihan. Hakim tak boleh guna budi bicara untuk ringankan hukuman penjara seumur hidup ke penjara 20 tahun ke, tak boleh. Ada satu je hukuman. Tapi bila dia telah dijatuhkan hukuman di mahkamah, hukuman gantung sampai mati mandatory, kan? Bila pergi ke penjara, di penjaralah yang dia akan digantung. Tapi nak gantung dia bukannya pegawai penjara, kaki tangan penjara pergi gantung macam tu, tak. Dia perlu signature yang di Pertuan Agong. Dah berapa lama tuan-tuan Agong tidak tanda tangan? Kan? Agong tidak tanda tangan. Itu yang menyebabkan walaupun banduan-banduan itu dijatuhkan hukuman mati, tapi mereka tak mati-mati lagi. Sebab Agong tidak berkenan untuk melaksanakan hukuman mati. Jadi itu yang tuan-tuan perlu tahu dari segi pelaksanaan hukuman itu dan kuasa yang ada kepada yang di Pertuan Agong, walaupun mahkamah telah menjatuhkan hukuman. Jadi kita perlu tahu bahawa satu, hukuman telah dijatuhkan. Yang kedua, selepas hukuman dijatuhkan oleh mahkamah, pelaksanaan hukuman tu dalam penjara itu dilaksanakan atau tidak, kan? Jadi pelaksanaan itu perlu kepada tanda tangan, keizinan, kebenaran daripada istana. Jadi selagi yang di Pertuan Agong tidak mengizinkan, tidak menurunkan tanda tangan baginda, maka selagi itulah banduan yang dijatuhkan hukuman mati tetap tidak akan digantung. Tetap tidak akan digantung. Itu dia punya steps yang tuan-tuan perlu tahu dari segi pelaksanaan undang-undang. Baik, sekarang kita pergi satu persatu berkenaan dengan peruntukan-peruntukan yang ada supaya tuan-tuan boleh faham dari segi kedua-dua aspek, kan, aspek hukum syarak, kemudian aspek undang-undang di Malaysia, kan. Undang-undang sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelum ini, dengan maksud ia adalah undang-undang yang codified, kan, yang ditakninkan, yang dijadikan undang-undang. Kalau setakat ada dalam Quran tapi tidak di-codified, kan, tidak dikanunkan, tidak ditakninkan, maka dia tidak dikuatkuasakan. Kalau ada dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama pun, tapi kalau dia tidak jadi undang-undang negara, maka dia tidak dapat dilaksanakan. Jadi ini antara perkara yang kita akan belajar pada malam ni. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah mengampunkan kesalahan orang lain, atau dalam lain perkataan memberi kemaafan kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Bukan selama-lamanya dianjurkan oleh agama. Yang tu yang tuan-tuan kena tahu. Satu, bukan agama suruh tuan-tuan maafkan semua kesalahan orang, tak. Dia ada kesalahan yang dianjurkan untuk kita maafkan, dan dia ada keadaan di mana kita tidak dianjurkan untuk memaafkan. Ini yang pertama yang kita perlu tahu. Baik, walaupun kita menerima bahawa memberi maaf atau mengampunkan kesalahan orang itu memang antara akhlak yang mulia, yang itu betul, kan? Ini berdasarkan kepada surah Ali Imran ayat 134. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang yang menafkahkan hartanya sama ada pada waktu lapang maupun pada waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Itu dia punya general principle dia, memaafkan kesalahan orang. Ini antara perkara yang Allah Ta'ala kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Siapa dia muhsinin? Antaranya ialah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang itu betul. Baik.
Selain daripada itu, surah Baqarah ayat 237, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan jikalau kamu memaafkan itu lebih dekat dengan takwa. Yes, kita suka memaafkan orang, maka itu antara attitude, itu sikap, amalan yang akan mendekatkan kita kepada takwa. Kan kita doa, ya Allah, contohnya Allahumma ja'alni minal mu'minin wa ja'alni minal muttaqin. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni di kalangan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Apa dia? Salah satunya ialah memaafkan kesalahan orang. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa antara bentuk muamalah yang bagus dengan orang ialah bila orang buat zalim dekat kita, dia buat jahat kepada kita, kita maafkan dia. Allah Ta'ala puji siapa-siapa yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Hak tu betul secara umum, kan? Dia punya general principle dia memang macam tu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Kathir juga dia sebut bahawa jikalau kamu buat baik kepada orang yang buat zalim, dia buat zalim kepada kita tapi kita buat baik kepada dia, maka ini akan menyebabkan kita ada rasa cinta, kan, kita berbaik-baik dengan orang seperti itu. Maka orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia ada tetapi. Pada masa yang sama, Quran juga mengajar kepada kita bahawa tidak semua keadaan kita maafkan kesalahan orang. Bukan semua keadaan. Contohnya surah Asy-Syura ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Tengok, kan? Balas dengan kejahatan yang sama. Benda dia buat tu balas. Tetapi sesiapa yang memaafkan dan melakukan islah, maka pahalanya tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 40. Allah Ta'ala bagi tahu apa dia? Pasal membalas. Balas. Kan? Allah Ta'ala juga bagi tahu pasal memaafkan. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu tentang islah. Kan? Kita membuat pembaikan. Dan Allah Ta'ala janji pahala. Baik. Maka ulama-ulama, contohnya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bila Allah ganding perkataan maaf dengan islah, pembaikan. Maknanya apa? Maknanya dia kata bahawa Allah Ta'ala dia nak bagi tahu kepada kita, bukan selama-lamanya memaafkan orang itu benda baik. Bukan semua benda dia akan jadi baik. Malah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin kata, memaafkan itu kadang-kadang dia tidak mendatangkan kebaikan. Ada juga rupanya bila kita maafkan orang, maka sikap kita yang memaafkan orang itu tidak mendatangkan faedah. Yang ni yang kita kena tahu. Jadi bukan semua, tuan-tuan, bukan semua. Kenapa? Sebab Syekh Utsaimin kata apa? Sebab dia kata kadang-kadang ada orang ni hak buat jahat kepada kita ni, bila kita tak hukum dia, dia akan berterusan jahat dia. Kita takkan dapat sekat kejahatan dia sebab kita dah maafkan. Orang lain pun maafkan dia juga. Orang lain pun biarkan dia juga. Dia lagi seronok buat jahat. Maka bagi orang yang macam ni, dia akan memburuk, jadi kanser, barah dalam masyarakat. Dia kena hukum orang yang macam ni. Maka bila kejahatan dia menjadi-jadi, bila makin teruk kejahatan dia, maka dalam keadaan itu hendaklah kita melakukan islah. Melakukan islah maknanya kena cegah kejahatan dia tu. Tak boleh dibiarkan dan tak boleh kita maafkan dia. Ini yang kita kena tahu. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah
rahimahullahu taala, dia kata apa? Dia kata al-islah wajib wal 'af mandub. Dia kata pembaikan ni, islah ni wajib, tapi memaafkan tu sunat. Maka dia kata kalau kita buat benda sunat, memaafkan tu kita tidak memperolehi hak wajib tu, islah itu, maka berarti kita mengutamakan yang sunat daripada yang wajib. Maka yang ni tak boleh. Tak boleh kita maafkan orang tu berterusan jahat, tak boleh. Kita kena fikir cara macam mana nak ubah dia, macam mana nak sekat jenayah yang dia buat. Yang ni yang diajarkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata kadang-kadang tidak memaafkan, malah menjatuhkan hukuman ke atas penjenayah itu lebih utama jikalau ianya mendatangkan kebaikan bagi penjenayah, mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan kebaikan dari segi agama. Okay, nampak kan dia punya suasana dia. Baik, maka daripada itu tuan-tuan sekalian, kita tengok peruntukan yang ada dalam undang-undang negara kita. Apa dia peruntukan-peruntukan yang ada yang melibatkan soal pengampunan? Sejauh mana kuasa yang ada ini dia boleh mendatangkan kebaikan kepada negara kita, kepada masyarakat, kepada orang ramai. Ini yang kita perlu tahu. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, perkara 42/1 Perlembagaan Negara. Kita panggil Federal Constitution, kan, Perlembagaan Persekutuan. Memperuntukkan yang di-Pertuan Agong ada kuasa, Agong ada kuasa untuk mengampunkan, Agong ada kuasa untuk tangguh hukuman, Agong ada kuasa untuk meringankan hukuman berkenaan dengan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah persekutuan. Maknanya apa? Siapa yang ada kuasa ni tuan-tuan? Kalau kesalahan tu dalam wilayah persekutuan, maka yang ada kuasanya Agong. Kalau kesalahan tu dilakukan di negeri, kan, di Pahang ke, Perlis ke, negeri yang ada raja, maka sultan atau raja di negeri itu yang ada kuasa. Dia kena lihat kesalahan tu dilakukan di mana. Itu cara dia, kan. Kalau dilakukan di negeri yang ada sultan, yang ada raja, maka raja ataupun sultan itulah yang ada kuasa untuk memberi pengampunan. 3 bentuk pengampunan tadi: memberi pengampunan, tunda hukuman, atau meringankan hukuman. Maka perkataan ni tuan-tuan sekalian, bila kita kata mengampunkan, dia teks sahih undang-undang ni English, dia bukan Melayu. Melayu ni terjemahan. Dalam English dia kata apa? Pardon. Pardon ni dia kata apa? If someone who has committed a crime is pardoned, that person is officially forgiven and their punishment is stopped. Dia kata, kalau seseorang tu dia buat satu kesalahan, jenayah, dan dia diampunkan, maka orang itu officially, rasmi, secara rasmi dimaafkan dan hukuman ke atas dia dihentikan, stop. Dia kata, baik, itu pardon ataupun pengampunan. Mana kita maafkan dia, hukuman dia kita stop. Itu maksud pardon, kan, pengampunan. Nombor 2, perlembagaan negara dia guna istilah reprieve. Apa dia reprieve? Reprieve ni ialah to stop or delay the punishment, especially by death, of a prisoner. Makna reprieve ni ialah kita hentikan atau kita lambatkan hukuman. Contohnya hukuman mati bagi seseorang banduan. Macam yang saya sebut tadi lah, banduan tu hukuman mati, kesalahan dadah, Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kalau ganja 200 gram contohnya ke atas, dan kalau heroin katalah 15 gram ke atas. Jadi kalau dia lebih daripada had berat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, lebih daripada 200 gram ganja, maka kalau dia disabitkan dengan hukuman, dia akan kena hukuman mati. Jadi itu yang saya sebut tadi. Walaupun mahkamah menjatuhkan hukuman mati dan penjenayah tu duduk dalam penjara,
Tapi kalau agung tak sign, kan, raja yang terlibat tidak mau tanda tangan untuk hukuman mati, maka tak boleh, kan, tak boleh dilaksanakan hukuman mati. Itu yang kata kuasa yang di Pertuan Agong. Baik, satu lagi dia panggil respite, iaitu to postpone a sentence. Boleh tangguh hukuman, tangguh. Itu juga dalam bentuk kuasa yang ada kepada yang di Pertuan Agong. Baik, maka daripada itu, tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok bahawa istilah pengampunan penuh tak ada dalam Federal Constitution. Dalam perlembagaan negara tidak ada istilah pengampunan penuh, kan. Jadi itu kalau kita bercakap dari segi perlembagaan negara. Baik, kemudian perkara 48, kan, kurungan 1. Perkara 48 kurungan 1. Sebab kita tengok tadi perkara 42 perlembagaan persekutuan, dia langsung tidak sebut soal pengampunan tadi. Kesan dia kepada ahli parlimen macam mana? Kita sebelum kes Datuk Seri Najib ni, kita sudah ada kes Datuk Seri Anwar, kan? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ini adalah pemimpin yang tinggi, kan, dalam parti politik. Mana kalau parti politik tu menang besar dalam pilihan raya, tokoh-tokoh ni dia boleh jadi Perdana Menteri. Jadi ini antara benda yang tuan-tuan kena tahu apa yang ada dalam undang-undang, supaya tuan-tuan boleh nampak kalau orang bercakap, oh nanti dia akan diberi pengampunan, kan? Kalau dia diberi pengampunan, apakah menyebabkan dia boleh bertanding dalam pilihan raya? Kalau dia duduk dalam penjara, boleh tak dia bertanding dalam pilihan raya? Ataupun semasa dia masih dalam keadaan dia telah didapati bersalah, bolehkah dia menjadi Perdana Menteri? Jadi ini antara soalan-soalan yang sering ditanya oleh masyarakat. Maka perkara 42 tadi, tuan-tuan, langsung tidak menyebut apa hubungan pengampunan tadi, kesan, implikasi perundangan itu kepada layak atau tidak layak, ataupun pembatalan, kehilangan kelayakan seseorang ahli parlimen. Dia tak sebut. Jadi kalau satu orang ahli parlimen tu dapat pengampunan, dia tak sebut dengan jelas sama ada hilang atau tidak hilang kelayakan tadi. Baik. Kemudian kita pergi kepada perkara 48 kurungan 1 perlembagaan persekutuan. Apa perkara 48 kurungan 1 sebut? Dia kata tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang itu hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen, jikalau apa dia? Antaranya ialah kurungan I, dia sebut dia telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di wilayah persekutuan, seterusnya, dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang dari RM2,000, dan dia tidak mendapat pengampunan bebas. Jadi ahli parlimen, kalau dia didapati bersalah oleh mahkamah, lepas tu dia kena penjara 1 tahun lebih, dia hilang kelayakan untuk jadi ahli parlimen. Tak boleh jadi ahli parlimen dah. Ataupun dia kena denda RM2,000, kan, RM2,000 ke atas, maka dia hilang kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Jadi itu kurungan I. Kemudian kurungan 3 dia kata kehilangan kelayakan seseorang boleh dibatalkan oleh yang di Pertuan Agong. Mana Agong ada kuasa. Ahli parlimen tu dah hilang kelayakan sebab dia didapati bersalah oleh mahkamah, tapi Agong masih ada kuasa untuk batalkan tu. Yang ni tuan-tuan kena tahu dari segi undang-undang, kan? Sebab tu kita boleh tengok ada orang, kalau tuan-tuan masih ingat dulu kita ada kes bunuh Datuk Taha, kan? Kalau tuan-tuan ingat kes bunuh Datuk Taha, dalam parti yang sama dia orang bergaduh, kan, persaingan politik. Datuk Mukhtar Hashim, kan, Datuk Mukhtar Hashim didapati bersalah bunuh Datuk Taha, dan dalam siri rayuan dia semuanya sampai kepada mahkamah tertinggi, kan, the highest court dalam negara kita, dia tetap didapati bersalah.
Bila dia didapati bersalah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, hukuman dia apa? Mati. Hukuman mati. Tapi dia meninggal dunia kat mana, tuan-tuan? Bukan dengan sebab hukuman mati, betul tak? Dia kenapa? Sebab dia telah mendapat pengampunan. Sebab dia dapat pengampunan. Jadi itu yang kita kata kuasa yang ada kepada yang di-Pertuan Agong ataupun sultan-sultan ataupun raja-raja Melayu kita. Kan, walaupun hilang kelayakan pun, tapi yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk batalkan. Dalam kes Datuk Mokhtar Hashim, walaupun dia didapati bersalah membunuh Datuk Taha dan dijatuhkan hukuman mati, tapi dia dapat 2 kali pengampunan. Yang pertamanya daripada hukuman mati kepada penjara. Kan? Kemudian daripada penjara tu pula dipendekkan tempoh penjara dia boleh keluar. 2 kali dia dapat. Ini antara kelebihan yang diperolehi oleh Datuk Mokhtar Hashim. Jadi itu berdasarkan kepada kuasa yang dimiliki oleh yang di-Pertuan Agong. Maka perkara 48-1E dia sebut apa? Apa yang menyebabkan seseorang itu hilang kelayakan, dia juga menyebut pengecualian dia, exception dia, iaitu jikalau orang itu mendapat pengampunan bebas ataupun free pardon. Kan, free pardon, dia sebut dapat free pardon, maka asalnya dia hilang kelayakan, sekarang dia tak hilang kelayakan, dia tetap boleh jadi ahli parlimen. Baik, selepas itu seseorang itu hilang kelayakan untuk menjadi ahli parlimen jikalau dia telah disabitkan atas suatu kesalahan dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000. Kita sebut tadi. Kemudian dia dapat pengampunan bebas. Bila dia dapat pengampunan bebas daripada Agong, maka dia tidak hilang kelayakan itu. Itu yang timbul cerita, adakah boleh dapat pengampunan segera? Kan, sebab pilihan raya ni bila-bila masa? Apa ni? Agak-agak tuan-tuan, bila pilihan raya? Bulan 10. Kan? Ni semua orang tanya saya, macam saya ni PM. Duk tanya saya. Saya duk ceramah ya tuan-tuan dekat masjid. Ni tanya saya. Saya kata saya macam tuan-tuan lah. Orang kata bulan 10, ada orang kata tahun depan, ada orang kata sampai habis tempoh. Macam tu lah kita sembang lah kan. Sembang kedai kopi je lah. Tuan-tuan kata bulan 10, saya pun kata bulan 10. Kan? Tuan-tuan kata tahun depan, bulan Julai, saya pun kata bulan Julai tahun depan. Kalau saya PM, tak apalah tuan-tuan tanya saya. Kan? Tuan-tuan tanya saya, bila pilihan raya? Sebab saya Perdana Menteri lah, sesuai lah. Ni tanya ustaz. Tanya ustaz dalam kuliah. Saya tak tahu. Kan? Jadi, yang timbul isu ni sebab apa? Sebab dekat pilihan raya. Kan, bila dekat pilihan raya, kalau dapat pengampunan bebas, yang tu yang dia layak untuk bertanding. Bila layak untuk bertanding, tuan-tuan sekalian, maka kalau parti tu menang, parti yang terlibat tu menang, dapat majority, dia boleh jadi PM, betul tak? Boleh jadi Perdana Menteri. Dan kalau tuan-tuan tengok ucapan satu orang perempuan ni, saya tak mau sebut nama lah, satu perempuan, dia kata kita lantik peguam negara orang kita, contohnya kan, PM Perdana Menteri lantik peguam negara orang PM. Ni yang ni melampau lah tuan-tuan. Walaupun itu adalah open secret, memang open secret. Mestilah PM bila dia lantik tu orang hak dia suka, tu mesti dah, siapa-siapa pun. Takkanlah tuan-tuan nak lantik orang yang tuan-tuan tak suka, ada ke? Tuan-tuan ada company tak pilih pekerja yang tuan-tuan tak suka? Mana boleh. Kita pilih pekerja pun orang yang kita suka. Sama juga tuan-tuan Perdana Menteri, tuan-tuan nak recommend orang tu jadi hakim ke, recommend orang tu jadi apa sekalipun, nak naik pangkat ke apa ke, nak bagi kedudukan dan sebagainya, sudah tentu orang tu yang tuan-tuan suka kat dia. Itu mesti dah. Maka yang tu kita benda tu open secret lah, kita kata semua orang tahu. Tapi adalah tidak sesuai kan untuk kita bercakap di khalayak dengan ucapan macam tu, kan, tak sesuai. Baik, balik pada cerita kita. Jikalau dia tidak mendapat pengampunan bebas, kehilangan kelayakan itu boleh dibatalkan oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi Agong ni kuasa dia sangat besar tuan-tuan, kan? Kuasa dia sangat besar. Cuma dalam perlembagaan negara, yang di-Pertuan Agong ni dia memberi pengampunan atas nasihat lembaga pengampunan.
Ada satu lembaga, kan, lembaga pengampunan, yang mana lembaga pengampunan ni dia bagi nasihat kepada yang di-Pertuan Agong. Baik. Timbul soalan, bila Agong dia nak batalkan kehilangan kelayakan, maknanya Agong nak bagi peluang kepada ahli parlimen supaya boleh bertanding walaupun dia telah didapati bersalah oleh mahkamah. Adakah Agong wajib mengikut nasihat lembaga pengampunan? Ini isu dia, kan? Mungkin lembaga pengampunan dia buat recommendation, dia nasihat kepada Agong berbeza dengan kehendak Agong, kan? Mungkin lembaga pengampunan kata, oh dia ni tak boleh diampunkan, tapi Agong kata saya better nak ampunkan dia. Mungkin. Jadi ini antara perkara yang ditimbulkan. Kita kata bila kita nak belajar undang-undang ni, maka antara isu dalam undang-undang ni adalah benda-benda macam ni, legal issues, kan? Isu perundangan antaranya benda-benda macam ni. Adakah bila lembaga pengampunan bagi nasihat kepada Agong, Agong dikehendaki, maknanya wajib ikut nasihat lembaga pengampunan? Itu timbul masalah. Baik. Maka ada beberapa tokoh dalam negara kita. Contohnya Tun Abdul Hamid, bekas ketua hakim negara, kan? Orang Penang, orang kepala batas. Apa kata Tun Hamid? Tun Hamid kata pada pendapat peribadi dia, kan, dia punya personal opinion, personal view, dia kata bahawa Agong tidak diwajibkan untuk mengikut nasihat daripada lembaga pengampunan. Mana Agong ni dia boleh, kan, untuk bertindak berdasarkan budi bicara baginda sendiri, tidak mesti terikat dengan keputusan atau recommendation daripada lembaga pengampunan. Tu besarnya authority yang ada kepada yang di-Pertuan Agong. Itu pendapat siapa, tuan-tuan? Pendapat bekas ketua hakim negara kita. Maka siapa-siapa yang hilang kelayakan menjadi ahli parlimen berdasarkan pasal 48(1)(e) Federal Constitution, dan dia tak dapat pengampunan bebas, maka dia boleh mohon untuk diberi pembatalan kehilangan kelayakan mengikut perkara 48(3). Dia boleh minta, dia boleh mohon kepada yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan kehilangan kelayakan. Dia hilang kelayakan, tapi dia boleh minta dibatalkan. Itu yang kata kuasa yang ada kepada Agong. Baik. Kalau tuan-tuan tengok orang tu dia pergi mahkamah, tuan-tuan nak cam orang tu dia ni banduan ke ataupun dia ni ditahan dengan tahanan riman, kan? Kalau orang tu dia pergi ke mahkamah, kan, yang iring dia polis, kan, bukannya pegawai penjara, bukannya kaki tangan penjara, bermakna dia adalah belum lagi didapati bersalah, kan? Dia belum didapati bersalah. Tapi kalau orang tu dia diiring oleh pegawai penjara, bermakna dia ni banduan, yang mana dia ada kes-kes yang belum selesai lagi. Itu contoh mudah lah untuk tuan-tuan bezakan. Kenapa tuan-tuan tengok ada masa pegawai penjara yang diiring, kan? Sama juga dengan penjara Sungai Buloh dengan penjara Kajang, kan? Kenapa dibawa ke penjara Kajang, tidak dibawa ke penjara Sungai Buloh? Sebab penjara Kajang ni untuk inmates ataupun banduan yang masih ada lagi kes yang belum selesai. Jadi untuk memudahkan, melancarkan soal pengurusan, pentadbiran apa semua, sebab banduan ni nak kena keluar masuk, maka mereka ada penjara khas untuk banduan-banduan yang masih kena keluar masuk untuk pergi ulang-alik ke mahkamah. Jadi itu cara pengurusan banduan untuk pergi ke mahkamah. Jadi kita kata, oh dia patut pergi ke Sungai Buloh, kan? Ni dah siap buat poster, punya seronok ni buat poster, selamat datang ke Sungai Buloh. Dia buat macam ucapan tahniah. Tuan-tuan, pada-padalah, kan?
Saya faham tuan-tuan, saya faham kita ni berbeza dalam banyak segi. Tuan-tuan mungkin berbeza dari segi parti politik, berbeza dari segi macam-macam. Kita ni berbeza kan. Kita berbeza dari segi selera makan. Ada orang nasi kandak tu lah paling sedap dalam dunia. Kan? Sanggup daripada seberang perai mai ke pulau ni nak makan nasi kandak. Ada orang nasi kandak ni biasa-biasa. Dia manusia ni berbeza tuan-tuan. Ada orang bola ni dia sanggup 3 pagi 4 pagi bangun. Kita kata buat apa bangun 3 pagi 4 pagi tengok bola. Manusia ni dia berbeza. Cuma kita, walaupun kita ni berbeza, tapi kita jangan melampaui batas. Tu je. Tuan-tuan nak sokong parti mana, tuan-tuan nak jadi ahli politik mana, itu terpulang kepada tuan-tuan. Saya daripada dulu ramai orang tanya saya, Ustaz rasa parti politik mana paling bagus untuk masuk? Oh, dia tanya tu. Kan? Macamlah kita ni pandai sangat. Saya pun susah nak jawab soalan macam ni. Padahal dia tahu saya parti mana. Dia tanya pula kita parti mana yang elok masuk. Saya daripada dulu tuan-tuan, saya konsisten. Daripada dulu saya konsisten. Saya tak jawab parti mana. Saya kata nak masuk parti mana, masuk, cuma make sure bila kita masuk sesuatu parti politik, kita akan menjadi orang yang makin dekat dengan Allah Ta'ala. Make sure aktiviti yang kita terlibat adalah aktiviti yang menyebabkan kita mendapat redha Allah. Dia selari dengan perintah Allah dan dia tidak kontradik dengan larangan Allah. Lepas tu tuan-tuan buat keputusan. Kan? Panduan dia mudah aja tuan-tuan. Kita kena ikut ajaran agama. Tuan-tuan nak pilih parti mana terpulang. Jadi tuan-tuan nak seronok sebab ada penjenayah didapati bersalah, memang kita boleh berseronok sebab orang jahat telah didapati bersalah, kita kata Alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama, jangan keterlaluan dalam mengejek, jangan keterlaluan dalam mentertawakan orang. Pasal apa? Sebab kita bimbang kalau kita ni berasa kita ni suci, kalau kita ni terlalu jadi sombong, sehingga menyebabkan kita suka mempermainkan orang dan akhirnya Allah Ta'ala balas. Na'udzubillah. Yang tu yang kita takut. Tuan-tuan nak buat poster ke nak buat apa, make sure poster yang tuan-tuan buat itu tidak keterlaluan dalam mengejek orang, mentertawakan orang dan seumpamanya. Pastikan benda yang kita buat tu selari dengan perintah agama. Baik. Timbul pula persoalan, kalau orang yang telah didapati bersalah oleh mahkamah, tiba-tiba dia menang pilihan raya, macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? Kan? Macam mana dia nak menghadiri sidang parlimen? Jadi ini antara benda yang menyebabkan timbul cerita bahawa pengampunan segera diberikan. Baik. Jikalau seseorang banduan diberikan pengampunan penuh, kan, hanya untuk dia bertanding sebagai ahli parlimen, dan selepas tu dia mungkin jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan kena tengok benda ni dan tuan-tuan kena kait dengan ucapan-ucapan dalam persidangan mesyuarat parti yang baru ni. Tuan-tuan kena tengok. Baru tuan-tuan faham kenapa benda ni dibincangkan. Kenapa benda ni penting dibincangkan. Dan kenapa ada ucapan yang kata peguam negara mesti orang Perdana Menteri. Kenapa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab peguam negara ni dia ada satu kuasa yang mana kalau tuan-tuan tahu, kita kata inilah antara kuasa yang sangat besar dalam negara. Apa dia? Iaitu discretion. Budi bicara AG, Attorney General, peguam negara, sama ada untuk proceed dengan pendakwaan atau untuk tarik balik pendakwaan. Tuan-tuan nampak tak? Katalah CA, dia ada beberapa pertuduhan. Tak kira lah kes rasuah ke, kes apa, tak kira lah money laundering ke apa ke, dia ada beberapa pertuduhan. Siapa yang ada kuasa nak tentukan sama ada kes itu proceed dengan pendakwaan, kita prosecute orang tu, atau kita tidak teruskan dengan pendakwaan? Siapa dia dalam negara kita ni? Peguam negara.
Mahkamah tak boleh persoal, tuan-tuan. Kalau peguam negara kata kami tarik balik pendakwaan, mahkamah tak boleh ambil tindakan, tak boleh. Maka ini antara benda yang menyebabkan kenapa kebelakangan ini ada pihak-pihak tertentu dia bercakap tentang kenapa penting memilih peguam negara di kalangan orang Perdana Menteri. Yang tu tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan tahu bahawa sebelum ni dah ada dah kes-kes yang mana ditarik balik kan, discharge, yang dilepaskan dan dibebaskan. Dia ada DNA, dia ada DNAA, discharge and acquitted. Satu lagi discharge not amounting to acquittal. Kan, dia ada dilepaskan dan dibebaskan. Dan dia ada satu lagi dilepaskan dan tidak dibebaskan. DNA satu lagi DNAA. Apa beza dua tu? Kalau tuan-tuan pergi mahkamah, hakim bagi tahu dekat tuan-tuan bahawa pak cik telah dilepaskan dan dibebaskan, bermakna tidak ada lagi pertuduhan selepas tu, tidak ada lagi pendakwaan untuk kes yang sama, tak boleh dah. Kalau dia kata pak cik dilepaskan dan dibebaskan untuk katalah satu pertuduhan, tak kira kes apa, maka atas kes yang sama tu polis tak boleh dah nak tangkap, nak dakwa balik apa semua dekat mahkamah, tak boleh dah. Itu dilepaskan dan dibebaskan. Satu lagi kita panggil discharge not amounting to acquittal, kan, dilepaskan tetapi tidak dibebaskan. Dia lepas maknanya tak perlu datang mahkamah dah, tak ada dah kes mahkamah, tapi mungkin akan dituduh semula, didakwa semula di mahkamah, mungkin. Cuma banyaklah kes masa saya duk buat dulu-dulu kes jenayah ni tuan-tuan, kalau dapat DNAA biasa lepas macam tu dah tak ada pendakwaan, polis pun banyak kerja kan, nak buka balik file apa semua tu. Jadi biasanya kalau DNAA pun dah cukup bagus dah. Discharge not amounted to acquittal pun, walaupun dia kata dilepaskan tetapi tidak dibebaskan, itu pun dah cukup bagus dah sebenarnya. Kuasa siapa tuan-tuan? Kuasa siapa? Kuasa pendakwaan. Siapa ada kuasa pendakwaan ni? AG, iaitu peguam negara. Saya ingat kita ni biasa tuan-tuan kan, pergi mahkamah. Saya ingat dulu-dulu habis chambering, lepas tu baru the first year jadi lawyer, selalu duk tengok DPP kan, pegawai pendakwa. Zaman saya tu pegawai pendakwa ni chief inspector jadi pegawai pendakwa ataupun DPP, tengok kes kan, tengok kes. Kalau masa tahun 96, 97, tahun 2000 tu, zaman tu, kalau di mahkamah session tu, pendakwaan biasanya DPP lah, Deputy Public Prosecutor. Kalau di mahkamah magistrate biasanya Chief Inspector. Tengoklah, JPJ pun dia ada pendakwa dia kan, LHDN dia ada pendakwa dia, SPRM dia ada pendakwa dia. Biasa kita tengok nanti Chief Inspector tu, pegawai pendakwa kata DNA tuan, DNAA tuan. Hakim tak tanya pun. Okey, DNA kan, dilepaskan tetapi tidak dibebaskan. Biasa je. Jadi itu kuasa yang ada kepada pihak pendakwaan, terutamanya peguam negara. Sebab itu lately, kebelakangan ni tuan-tuan boleh tengok ucapan-ucapan untuk mendesak pihak tertentu supaya peguam negara tu orang mereka. Itu punca dia. Jadi saya harap tuan-tuan faham kenapa berlaku perkara-perkara yang seperti ini. Baik, maka kalaulah dia dapat bertanding, katalah seseorang tu dia dapat bertanding, selepas tu dia jadi Perdana Menteri kan, sebab parti dia majority, maka dia jadi Perdana Menteri. Seseorang banduan, dia banduan, tapi parti dia menang majority dan parti dia setuju dia jadi Perdana Menteri, sebab dia presiden ataupun dia antara jawatan yang tertinggi yang ada dalam parti tersebut, maka ini adalah alasan yang kuat untuk dia dapat pengampunan bebas. Dia banduan, tapi sebab parti dia menang. Sebab tu tuan-tuan kena tahu kenapa politik ni satu benda yang sangat penting.
Politik benda yang sangat penting. Sebab tu tadi saya up dalam Facebook, nak kuliah maghrib tajuk ni. Kan? Macam-macam pendapat, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang kata ni apa ni cakap politik dalam masjid. Tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan penting untuk kita didik masyarakat, bagi kesedaran kepada masyarakat tentang politik. Cuma tak bolehnya kempen politik kepartian, tak boleh lah yang tu. Undilah UMNO, tak boleh lah. Contohnya kan, undilah apa, DAP, tak boleh. Yang tu tak boleh. Kempen politik kepartian dalam masjid tak boleh lah, tak sesuai. Tapi kita bercakap isu-isu politik kan, untuk bagi kesedaran kepada ahli masyarakat pasal politik, apa yang berlaku dalam negara kita, kaitan dengan hukum hakam agama, Allah Ta'ala redha atau murka dengan isu-isu yang berlaku ni, itu penting. Kita gunakan masjid untuk bagi kesedaran, didik orang ramai tentang isu-isu yang seperti ini. Itu penting. Jadi saya sedaya upaya menggunakan latar belakang saya sebagai lawyer untuk, walaupun saya tak pandai sangat, tetapi saya berusaha untuk menyampaikan setakat mana yang saya mampu, supaya apa yang saya dapat daripada beasiswa yang kerajaan bagi dan sebagainya, saya dapat pulangkan balik kepada negara, kan, kepada masyarakat. Jadi itulah sedikit tuan-tuan perkongsian yang saya mampu sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, supaya kita dapat sedikit gambaran tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Mudah-mudahan tuan-tuan membuat pilihan yang terbaik. Pilihan raya dah dekat, bulan 10 mungkin kan ataupun bulan Julai tahun depan, saya tak tahu, saya bukan Perdana Menteri. Jadi setiap kali pilihan raya tuan-tuan, pastikan bahawa tuan-tuan terlibat dalam usaha untuk memperbaiki negara kita, kan, untuk bawa negara kita kepada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Soal tuan-tuan nak join parti mana, kan, kumpulan mana, tuan-tuan buat pilihan yang terbaik. Saya tak boleh bagi tahu kepada tuan-tuan secara spesifik parti mana apa semua, tapi yang penting setiap keputusan yang tuan-tuan buat, aktiviti yang tuan-tuan terlibat, pastikan bahawa ianya selari dengan ajaran agama. Kita mungkin berbeza, sebab tu mazhab sampai sekarang tak boleh nak selesai. Ke sekarang ada satu mazhab ke? Kan? Tak, daripada dulu yang utama adalah mazhab banyak, tapi yang utama 4, tetap 4. Kan, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, daripada dulu sampai sekarang. Datanglah tokoh hebat macam mana sekalipun, tetap tak boleh jadikan satu, tak boleh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita ada perbezaan. Tapi make sure perbezaan kita ini tidak akan mengundang kemurkaan Allah, tidak akan membawa kita kepada dosa. Kita cuba untuk sejukkan keadaan, kawal keadaan supaya umat Islam menjadi umat yang kuat dan kita mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.